Itu dah. Dia tak boleh record. Okey, sekali lagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali lah kita di alam maya ni. So ada 25 hari. Bermula pada hari ni sampai 17 Julai. Kita masih lagi ber-PDPR. So kes COVID masih lagi fluctuate naik turun. So hari ni kita boleh tengok lah Hari ni kita boleh tengok hasil daripada total lockdown kita itu hari pada 1 hari bulan tak silap saya. Dia ambil data So kita tengok macam mana. Okay. So itu yang pertama, kehadiran hari ni lebih kurang 46 orang 45 orang awak, seorang saya. So total ada 46 orang. Okay, tak apa So saya teruskanlah kita punya kelas hari ni. So hari ni kita akan masuk kelas topik yang baru iaitu bab 9 iaitu haba biasa dengar perkataan ni, semua orang biasa dengar. Tapi bila saya tanyalah kalau saya tanya awak satu perkataan, apa yang datang dalam kepala, apa yang datang dalam fikiran kita kalau saya sebut haba? Boleh tak siapa-siapa tolong jawab? Apa yang ada dalam kepala dia kalau saya sebut haba? Apa yang datang? Apa yang terlintas? Tak kira lah apa saja yang terlintas. Okey, Zofan kata suhu. Okey, terima kasih Zofan. Ada lagi tak? Letak lagi jawapan-jawapan yang apa ni? Saya tak nampak ni. Zofan kata suhu. Tenaga tu. Apa? Tenaga. Tenaga. Okey, terima kasih Alia. Alia, betul lah Alisha. Alisha. Saya selalu ingat Alisha. Okey, lagi? Ya, Alisha kata tenaga. Zofan kata suhu. Ada lagi tak? Kau ada benda lain nampak api ke? Wap so ayam. Wap so ayam. Okey. Okey Arina Boleh lah. Wap so ayam pun diterima. Okey. So biasanya bila kita, kalau saya lah bila saya sebut haba ni, perkara pertama yang datang dalam kepala saya adalah api Saya akan nampak api. Kenapa saya nampak api? Sebab dalam kepala kita dia melibatkan seperti Zohan kata, kita kata benda tu panas ataupun sejuk biasa kita kata benda tu akan berkaitan dengan sesuatu yang panas ataupun sejuk. Okey, dan betul macam Alisha kata itu adalah haba ni sebenarnya adalah sejenis tenaga. So, sekarang dia ada konflik dia ada konflik. Dia ada konflik. Kita akan ada konflik di mana konsep itu. Konsep apa? Konsep haba dengan suhu. Okey. Adakah haba dengan suhu ni benda yang sama? Sama juga persoalan kita bila saya tanya jisim dengan berat. Adakah jisim dengan berat ni benda yang sama? Kan? Dan adakah haba ini dan juga suhu itu benda yang sama? Nanti saya akan explainkan saya akan explainkan apakah perbezaan antara haba dan suhu. So bila saya sebut perbezaan, maka haba dan suhu ni adalah dua benda yang berbeza. Ada dua benda yang berbeza dan dia tidak sama. Bila nama pun dah tak sama, maka kedua-dua benda ini adalah berbeza. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok ni hubung kait antara suhu dengan haba. Antara suhu dengan haba. Apakah perkaitan dia? Apakah perkaitan dia? Apakah persamaan dia ataupun perbezaan dia? Ada tak persamaan, ada tak perbezaan antara suhu dengan haba ni? Okey. Kita tengok. Mana saya punya mat? Okey. Okey. Nampak slide saya nampak Okey, hubung kait dia haba diperolehi daripada pelbagai sumber. Ni. Haba boleh diperolehi daripada pelbagai sumber. Pelbagai sumber seperti matahari, peralatan elektrik dan pembakaran bahan api. Okey. Haba merupakan satu bentuk tenaga. Okey. Ini yang Alisha sebut tadi Yang Alisha sebut tadi.
So haba memang haba ini adalah satu tenaga. Mengalir dari satu kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Nampak tak? Bersuhu. Dia pakai pula bersuhu tinggi ke kawasan bersuhu rendah. Sama sama. Okey. So maknanya bila awak ada haba, bila kita ada haba, bila kita ada haba, secara automatik kita akan ada suhu. Itu perkaitan dia. Itu perkaitan dia. Maknanya haba dengan suhu ni adalah dua benda yang berbeza tetapi saling berkait. Maknanya apabila ada tenaga haba, maka awak akan dapat bacaan suhu itu. Kalau saya kata, ingat tak saya kata bila kita belajar bab 8 itu hari, kita belajar bab tenaga, bab 8 ni bab tenaga. So kita duk cerita daripada kepekatan, kenapa pen saya besar? Saya duk cerita ke awak daripada kepekatan tinggi bergerak ke kepekatan rendah. Semua benda gitu semua benda gitu. Kalau kata mengalir, kata sesuatu cecair itu mengalir daripada kepekatan tinggi, dia akan mengalir ke kepekatan rendah. Kalau kita kata tekanan udara, daripada tekanan tinggi, dia akan bergerak ke tekanan rendah. Kalau suhu pun sama juga. Dia bergerak daripada suhu yang tinggi, pergi ke mana? Pergi ke suhu yang rendah. So, bila dia bergerak tadi, dia akan berhenti. Dia akan berhenti apabila dia sampai tahap keseimbangan dia. Maknanya daripada kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah. Kalau kita kata kepekatan tinggi bermaksud, kita belajar dulu, awak belajar bab berapa? Bab 6 tak silap saya, air. Air dalam larutan tu. Pandang ke bab 5 air dalam larutan? Saya tak perasan, tak ingat. Tak apa. So bila kita sebut larutan, bila saya sebut larutan, dalam larutan tu dia ada bahan larut. Ingat ke tak? Campur dengan pelarut. Boleh? So bila saya sebut larutan je, apa itu larutan? Ialah bahan larut campur dengan pelarut. Pelarut ni adalah cecair. Cecair. Contoh dia adalah air. So kalau saya buat air Milo, contohnya saya buat air Milo. Bahan larut dia apa? Ada tak siapa boleh tolong jawab kat saya? Bahan larut dia apa? Lina. Tadi sup air. Milo. Bahan larut dia adalah Milo. Dan pelarut dia adalah? Air. Air. Okey, terima kasih. Betul So bahan larut dia adalah Milo, pelarut dia adalah air. So kalau saya kata air Milo tadi pekat, bermaksud kepekatan dia tinggi. Yang mana banyak? Banyak bahan larut ke banyak pelarut? Kalau kata kepekatan tinggi, yang mana banyak? Adakah bahan larut banyak ataupun air yang banyak? Ataupun air tadi pekat ke air tadi cair? Bahan terlarut tu yang banyak. Okey, terima kasih Alisha. So bila saya kata kepekatan tinggi, bermaksud bahan larut tu banyak daripada air. Maknanya awak buat air yang pekat. Senang cakap awak buat air yang pekat. Jadi bila yang bergerak adalah bahan larut tu. Zarah-zarah ataupun molekul bahan larut tu bergerak daripada daripada tempat yang ada banyak bahan larut pergi kepada tempat yang kurang bahan larut. Itu maksud dia. So dalam suhu pun sama juga. Maknanya daripada suhu yang tinggi kepada kawasan suhu yang rendah. So apa itu suhu? Apa itu haba? Bagaimana dikaitkan antara dua ni? Suhu adalah sukat. Suhu adalah sukatan. Suhu adalah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan. Darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Maknanya dia ada dua kat sini. Suhu ni ada dua. Suhu adalah darjah. Darjah kepanasan. Kalau saya kata kepanasan, adakah panas saja? Tak. Adakah kalau saya pakai darjah kesejukan, adakah maksud sejuk saja? Tak.
Okey, yang penting ni adalah darjah. Darjah ni bermaksud bacaan. Okey, dalam bahasa Inggeris panggil rate lah berapa bacaan. So, kalau saya kata darjah kepanasan, okey, kalau kita kata darjah kepanasan, maknanya semakin suhu itu tinggi, bila awak ambil bacaan, suhu itu tinggi, okey, bila kita kata suhu itu tinggi, bermaksud benda itu panas. Okey, bila saya kata suhu itu rendah, bila kita ambil bacaan dan kita dapat bacaan ataupun sukatan darjah kepanasan dia rendah, maka kita kata benda itu sejuk. Okey, contoh ais contoh ais. Ais bila kita ambil termometer, kita sukat dia suhu, kita dapat 0 darjah. Okey, kita dapat 0 darjah terbalik dah saya ni. 0 darjah Celsius. Okey, kita dapat 0 darjah Celsius. Bila kita dapat 0 darjah Celsius, yang mana sukatan dia? Ni 0 ni. Okay, 0. 0 ini adalah sukatan dia. So, bila awak tengok 0 darjah Celsius, bermaksud panas ke sejuk? Okay, bermakna sejuk ataupun panas. Jadi, bila kecil nilai ini, bermaksud kita kata benda itu adalah sejuk. Okay, bila kita sukat suhu, kita ambilkan suhu tadi, kita masukkan dalam air. Kita masuk dalam air, kita dapat bacaan 70 darjah Celsius. Contohnya. So, apa yang kita boleh rumuskan bila kita ambil bacaan tadi, kita dapat 70 darjah Celsius. Kita boleh kata air itu panas. Okay? Kenapa kita kata panas? Sebab semakin besar bacaan dia menunjukkan darjah kepanasan dia. Mana semakin tinggi kepanasan dia. Okay? So, saya tak nak awak macam mana salah konsep. Bila sebut darjah kepanasan, maknanya awak hanya cerita pasal panas je. Tak ada dah yang sejuk tu. Bukan maksud darjah kepanasan atau kesejukan tu bergantung kepada sukatan dia. Maknanya kalau bacaan awak 10%, 10 darjah Celsius, panas ke sejuk? Maknanya bacaan tu rendah. Okey, maknanya air ni mungkin sejuk. Okey, kalau kita baca 110 darjah Celsius, panas ke sejuk? Bacaan tu tinggi. So kita kata ini adalah panas. Boleh? So ini panas juga. Ini panas juga. Tapi tidak panas sepanas ini. 10 darjah Celsius ni panas juga sebenarnya. Okay. Tetapi tidak sepanas dengan 110 darjah Celsius. Okay. Faham tak apa sini? Nampak tak? Okay. Boleh? So, suhu adalah sukatan darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okay. Dan suhu ini bila awak belajar sains ni, dia kena sukat dengan benda yang betul. Dengan benda yang betul yang kita panggil sebagai termometer. Suhu disukat dengan menggunakan termometer. Okey. Suhu meningkat dalam persekitaran yang panas dan menurun dalam persekitaran yang sejuk. Ini yang saya kata tadi. Maknanya kalau bacaan awak itu tinggi, 110 darjah Celsius, bermaksud ini persekitaran dia adalah panas. Okay. Kalau kata bacaan awak 5 darjah Celsius, ini bermaksud persekitaran dia adalah sejuk. Okay, ni. Ni. So, suhu ni naik bila? Suhu ni turun bila? So, apa kaitan dia dengan haba kejap lagi? Apa kaitan suhu dengan haba kejap lagi? Okay. Ini dia. Okay, ini dia. Okay, haba adalah tenaga. Betul Mata Alisha sebut tadi, haba ini adalah tenaga. Ada 55 orang sekarang ni. Okay, haba adalah satu bentuk tenaga. Bila saya sebut tenaga, bermaksud ada benda lah dekat situ. Okay, dan suhu ini pula adalah darjah kepanasan. So, dua benda yang berbeza. Jangan kata suhu ini sama dengan haba. Suhu dengan haba adalah dua perkara yang berbeza. Dia tidak sama. Okay, suhu dengan haba adalah dua benda yang berbeza. Dia tidak sama. Kenapa? Dan haba adalah satu bentuk tenaga. Haba adalah satu bentuk tenaga, manakala suhu ini adalah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Bila benda berbeza, haba, semua haba kita ukur. Unit dia adalah joule. Unit bagi haba adalah joule. Simbol dia adalah J huruf besar. Kena tengok kritikal huruf kecil huruf besar ni. So haba unit dia joule. Diukur dalam bentuk joule.
dan dia punya simbol J huruf besar. Okey, manakala suhu pula diukur dalam darjah Celsius. Ini yang selalu kita dengar. Ini yang selalu kita dengar. Demam ke hari ni? Demam. Doktor pun ambil termometer, masukkan dalam mulut ataupun letak bawah ketiak kita. Ambil bacaan. Tengok bacaan 37.9 darjah Celsius. Ini biasa kita. Kita biasa. Kebanyakan satu dunia pakai darjah Celsius. Kecuali Amerika Syarikat. Okay? Amerika Syarikat dia tak pakai darjah Celsius. Dia pakai Fahrenheit. Tapi Fahrenheit ni nilai dia lagi besar daripada nilai ni. Kalau kata badan kita 37 darjah Celsius, Fahrenheit ni mungkin mungkin 70 darjah Fahrenheit. Dia berbeza. Dia berbeza. Okey. Tapi unit SI bagi suhu adalah Kelvin. Tahu tak unit SI? Mana standard unit of international ni, satu dunia, kalau pergi bercakap dengan saintis, okay, dia akan guna Kelvin. Suhu Kelvin SI. Yang ni SI. Yang ni unit biasa. Ini unit juga dua-dua ini adalah unit. Kelvin dengan Celsius, Fahrenheit ni adalah dua-dua unit. Tetapi standard unit dia international pakai adalah Kelvin. Simbol K huruf besar. Kelvin tapi kebiasaan kita biasa pakai Celsius. Dua-dua betul dua-dua betul. Tapi kalau dia tanya awak soalan apakah unit SI bagi suhu? So jawapan awak apa? Jawapan awak adalah Kelvin. Okay. Ini SI mana satu dunia pakai unit yang sama, iaitu Kelvin. Okay. So apa itu Hubble? Apa itu Hubble? Okay. Hubble ni adalah kuantiti. Hubble ni adalah kuantiti. Kuantiti Hubble bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan suhu. Okay. Suhu bergantung kepada darjah pergerakan zarah-zarah dalam sesuatu bahan. Maknanya bila awak bekalkan Hubble ni, contoh bila awak bekalkan Hubble ini kepada zarah-zarah ni, bila awak bekalkan Hubble ini kepada zarah-zarah ni, so apa yang berlaku? Zarah-zarah ni akan serap Hubble tadi. Zarah-zarah akan serap tenaga Hubble tadi. So bila dia serap tenaga Hubble tadi, apa yang berlaku? Zarah-zarah ni akan bergerak. Dia menjadi lebih aktif. Okey, awak panaskan ais contohnya. Awak ada ais. Ais ni dalam bentuk pepejal. Ais ni dalam bentuk pepejal. Okey, ais ni asalnya dalam bentuk pepejal. Katakan suhu dia 0 darjah Celsius. So kita bagi dia Hubble, kita panaskan dia. Bila kita panaskan ni bermaksud kita memberi dia tenaga Hubble. Kita panaskan dia. So bila dia panas, ais tadi akan serap, zarah-zarah tadi akan serap Hubble yang diberi oleh api tadi, oleh tenaga tadi. So bila dia serap, lama-lama dia akan panas. Dia akan menjadi bertenaga. So bila dia jadi bertenaga, dia mula-mula dalam keadaan pepejal, dia hanya bergetar saja. Dia hanya bergetar. Susunan zarah-zarah pun rapat-rapat. Susunan zarah rapat-rapat. Macam tu. So dia hanya bergetar pada tempat kedudukan dia saja. Tapi bila kita bagi dia tenaga, dia makin kuat getaran dia. Makin kuat bergetaran dia. Ini kita kata itu hari yang kita belajar teori kinetik Jirim tu. Teori kinetik Jirim. So bila dia makin kuat, jadi dia akan cuba menjauhkan diri dia. So bila dia jauh pada diri dia, antara zarah sama satu sama lain tu dia jauh, maka dia akan bertukar daripada pepejal kepada cair. Awak panaskan lagi dia. Zarah tadi makin kuat. Sebab apa? Tenaga makin banyak. So dia bergerak makin laju. Bergerak makin laju dan makin jauh. So bila dia bergerak makin jauh, dia bertukar pula daripada cecair kepada gas. Ini proses dia. Kenapa dia boleh pepejal tadi boleh bertukar daripada pepejal kepada cecair kepada gas. Kerana apa? Mereka menyerap haba. Bermaksud mereka menyerap tenaga haba. Bagaimana pula daripada gas boleh bertukar menjadi cecair, boleh bertukar menjadi pepejal? Kerana apa? Kerana mereka hilang tenaga haba. Okey, sampai sini faham tak? Boleh tak? Jelas tak?
Jelas cikgu. Jelas Adina tak dengar suara. Masuk ada tak masuk? Nampak tadi? Jelas cikgu. Ada. Adina ada. Masuk ada masuk. Saya Ada cikgu. ada. Masuk ada. Alhamdulillah. Diana ada Diana? Ada. Mubin? Mubin tak ada Saifuddin. Ada tak Saifuddin? Ada cikgu. Alhamdulillah. Saya lama tak dengar suara Saifuddin. Sihat ke semua Saya duduk rumah tengok. Habis berjam-jam saya tak share pun. Malas nak share lah kat rumah. Okey. Boleh Faham Kalau faham boleh tak saya minta awak angkat tangan. Okey. Azim awak angkat apa tu? Baca doa ke Azim? Okey. Terima kasih. Okey. Manrus. Bilal mana Bilal? Bilal senyap je. Bilal ada tak? Ya. Ada Alhamdulillah. Lalu Bilal cakap juga. Kejap saya tengah check handphone. Takut pengetua bagi saya bagi link untuk meeting hari ni. Saya nak maklum juga kawan ayah semalam ayah pada cikgu Puan Seri Wahyuni. Semalam ayah pada cikgu Seri Wahyuni Ustazah kan? Seri Wahyuni Ustazah ke? Baru meninggal dunia So insyaAllah lah lepas ni kalau ada masa kita sedekahkanlah pahala bacaan Fatihah kepada kejap lagi lah Saya mengajar dulu nanti kita tu. Saya baru baca ni pengetua tak ada mesej apa lagi. Okey. So boleh lah Okey. So 9.2. Okey. 9.2 pengaliran haba dan keseimbangan terma. Okey. Haba ni kalau awak dengar perkataan ni ni. Bila awak dengar perkataan terma ni, bila awak bercakap ke, awak jumpa dengan perkataan terma ni. Okay, so biasanya dia berkaitan dengan haba. Okay, dia akan berkaitan dengan haba dan juga suhu. Contoh nama termometer. Okay, termometer. Okay, contohnya termometer. So dia ada perkataan termo gitu. Okay, so benda ini bila sebut termo ni bermaksud dia ada berkaitan dengan haba dan suhu. So bila kita kata termometer itu adalah alat untuk menyukat suhu. Alat untuk menyukat suhu. Itu maksud dia. So bila awak dengar perkataan terma ni, okay, keseimbangan termo itu biasanya berkaitan dengan haba dan suhu. Tapi kalau awak baca perjanjian, dia pakai terma juga term and condition. Dalam bahasa Inggeris dia pakai term and condition. Okay, dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Terma, syarat dan terma. Terma ni satu lagi dalam bahasa Melayu dimelayukan terma ni bermaksud ada klausa-klausa dia, terms dia. Okay, kalau sebut sekolah, apa definisi sekolah? Dia kena jelas itu. Itu kita kata dalam undang-undang lah tapi dalam sains ni bila kita bercakap terma ni maknanya benda berkaitan dengan suhu ataupun haba. Okey, kita tengok pengaliran haba. Nampak tak? Pengaliran haba. Ini kita akan tengok ni. Okey. Maksudnya haba ni mengalir lah. Haba ni mengalir. Bila kita kata tadi, bila saya sebut kawak tadi, haba ini bergerak ni daripada kawasan bersuhu tinggi kepada kawasan bersuhu rendah. Bermaksud dia mengalir. Bermaksud dia bergerak. Bermaksud dia bergerak. Okey, kita tengok pengaliran haba. Macam mana haba itu mengalir? Okey, haba mengalir dari satu objek yang panas kepada objek yang sejuk. Okey. So tadi cikgu cakap daripada suhu tinggi kepada suhu rendah. Sekarang cikgu cakap pula panas ke sejuk. Sama je sama lah. Okey, sama kat mana? Sama dia bila sebut panas bermaksud apa? Bermaksud suhu dia tinggi. Bila kita sebut sejuk bermaksud suhu dia apa? Suhu dia rendah. Sama je. Sebab apa? Sebab suhu ini adalah adalah darjah kepanasan. Darjah kepanasan. Sukatan darjah kepanasan ataupun kesejukan. Jadi bila panas itu suhu tinggi, bila sejuk itu suhu rendah. So haba mengalir daripada suhu tinggi kepada suhu sejuk.
Okey, ataupun daripada objek yang panas kepada objek yang sejuk. Contoh aiskrim. Okey, aiskrim sejuk ke panas? Ni aiskrim ni, pagi-pagi sebut aiskrim ni. Aiskrim ni sejuk ke panas? Sejuk. Okey, semua orang tahu aiskrim ini adalah sejuk. Okey, jadi saya kata tadi mengalir daripada panas ke mana? Ke sejuk. Jadi udara di sekitar dia, udara di sekitar dia lebih panas daripada aiskrim tadi. Okey, lebih panas daripada aiskrim tadi. Okey, bermaksud suhu di persekitaran dia lagi tinggi berbanding pada aiskrim tadi. Jadi haba tadi akan pergi ke aiskrim. Haba yang ada di persekitaran dia tadi ataupun tenaga haba yang ada di sekitaran dia tadi akan pergi ke mana? Akan masuk ke dalam aiskrim. So bila haba masuk ke dalam aiskrim, maknanya aiskrim tadi telah menyerap haba. Aiskrim tadi telah menyerap haba. So menyebabkan darjah kepanasan aiskrim makin meningkat. Maknanya bacaan suhu aiskrim makin meningkat. So bila bacaan suhu makin meningkat, maksudnya aiskrim tadi telah menyerap tenaga haba. So bila tenaga haba dia banyak, so menyebabkan aiskrim tadi akan cair. So dia akan masuk je. Dia akan masuk, dia akan serap. Bila air tu cair, aiskrim tadi cair, dia jadi cecair, dia bertukar jadi gas tak? Tak. Dia akan kekal sebagai cecair. Bila dia kekal sebagai cecair, bila semua aiskrim tadi telah cair, bila semua aiskrim tadi telah cair, bermaksud apa? Bermaksud dia telah sama. Suhu aiskrim tadi dah sama dengan suhu persekitaran dia. So aiskrim tu akan kekal kat situ. Kalau lah aiskrim tadi serap haba daripada cecair bertukar jadi gas. Maknanya kat mana dia berhenti. Kat mana dia berhenti itu bermaksud dia sudah sampai keseimbangan dia. So pengaliran haba ada melalui 3 cara. Haba ini boleh mengalir ataupun boleh bergerak melalui 3 cara. Biasa dengar tak perkataan ni? Saya rasa biasa dengar ni. Kondaksi, perolakan dan sinaran. Pernah dengar tak? Mungkin pernah dengar Bilal? Pernah cikgu. Pernah dengar kan? Yang biasa dengar perolakan ni. Kalau saya lah, awak belajarkan geografi kan? Biasa dengar perolakan. Bagaimana hujan tu. Bagaimana hujan boleh terbentuk. Bagaimana awan boleh terbentuk. Bagaimana So biasa kita panggil perolakan. Ada nanti saya akan pergi satu-satu. Apa beza kondaksi, perolakan dan sinaran. Dalam bahasa Inggeris kita panggil conduction. Dalam bahasa Inggeris kita panggil perolakan ni Allahu Akbar. Dalam bahasa Inggeris sinaran ni kita panggil radiation. Perolakan, siapa tahu bahasa Inggeris perolakan apa? Syarifah, tahu tak? Perolakan bahasa Inggeris. Saya lupa. Sinaran, conduction. Allah. Perolakan ni macam circulation. Perolakan ni dia macam circulation. Dia bergerak, dia berpusing. Okay, tak apa, kita pergi satu-satu. Kondaksi dulu. Kondaksi ni proses pengaliran haba. Proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk melalui medium. Pepejal. Contoh dia adalah, ni saya ada satu besi. Saya ada satu besi dan besi ni saya lekatkan dengan paku tekan dekat sini. Saya ambil lilin, saya letak lilin kat sini. Saya titikkan lilin dekat sini. Dan saya ambil paku tekan, saya letak kat sini. Saya ambil lilin lagi, saya letak kat sini lagi lilin. Kemudian saya ambil, masa lilin tu cair, saya letak paku tekan dekat sini. Saya letak lagi satu paku tekan dekat sini. Lepas tu saya cairkan lilin lagi, saya letak paku tekan dekat sini. So bila lilin tu sejuk, dia akan beku kan, betul tak? So bila dia beku, dia akan melekatkan paku tekan dekat sini. So paku tekan tu melekat kat sini. Jadi saya nak tunjuk kat awak mengenai kondaksi ni. Saya ambil api, saya panaskan dekat sini. Saya ambil api, saya panaskan dekat sini.
Saya panaskan dekat hujung sebelah kiri ni. Saya panaskan kat sini. So apa yang berlaku, okay, pada pendapat awak lah apa yang berlaku bila kita panaskan ni. Saya panaskan kat sini ni. Saya ambil api, saya panas kat hujung sebelah kiri ni dulu. Saya panaskan sebelah hujung sebelah sini. So saya nak tanya awak, ini ramalan ramalan. Pada ramalan awak, apa yang berlaku? Boleh tak siapa-siapa yang meramalkan apa yang akan berlaku? Ini proses kemahiran meramal. Awak tengok awan, awak tengok langit, awak nampak mendung. So saya tanya, apa yang akan berlaku? So awak kata kat saya, oh cikgu mendung. Sekarang ni mendung, awan dah hitam, mungkin petang ni hujan. So awak meramalkan hujan. Hujan betul-betul ke? Tapi berdasarkan pemerhatian awak, berdasarkan bukti-bukti yang ada, awak kata, okay, saya ramalkan petang ni hujan cikgu. So dalam kes ni saya tanya awak, okay, apa yang akan berlaku? Boleh tak siapa-siapa tolong jawab? Sofan, mana Sofan? Sofan tolong jawab Sofan. Lama tak dengar suara dia. Boleh tak? Siapa-siapa tolong jawab. Apa yang awak rasa akan berlaku? Saya ada... Zofan. Ya, Zofan. Soalan saya ada besi ni. Satu besi ni. Saya panaskan besi dekat ujung sini. Dan apa yang awak rasa awak akan berlaku? Sesuatu akan berlaku Sesuatu akan berlaku. Bila saya panaskan besi ni, sesuatu akan berlaku. Boleh tak? Ini saya nak tengok awak punya berfikir proses membuat ramalan. Dalam sains dia ada satu dia panggil scientific process skill science process skill, mana membuat ramalan. Awak membuat ramalan. Benda tu betul ke tak betul? Tak tahu betul ke salah. Tapi awak berfikir berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan saya kata tadi, haba boleh mengalir. Okay, so awak rasa apa yang berlaku? Ada tak siapa nak jawab? Saya tanya Zofan, Zofan senyap. Ada? Ada nak jawab? Cikgu, mungkin molekul dekat tempat tu lebih panas kot berbanding yang kat depan dia. Dekat sini? Dekat yang dipanaskan ni? Kat kawasan ni lah awak cakap. Okay. So sekarang ni kenapa saya letak thumbtack kat sini? Mesti ada sebab kan? Hujung besi tu macam jadi color merah. Okay, betul kat panas ni dia akan jadi merah. Betul juga yang Alisha kata dia akan panas kat sini. Tapi kenapa saya letak paku dekat sini? Mesti ada sebab. Kalau dalam sains ni mesti ada sebab. Okay. Okay. Apa yang berlaku adalah, okay, ni haba ini akan dipindahkan. Maknanya Zofan dengan yang lain bila kita panaskan hujung kat sini, okay. So dalam besi ni dia ada molekul haba macam ni macam gambar ni. Okay, dia ada molekul haba duduk rapat-rapat. Okay, duduk rapat-rapat macam ni. So bila saya panaskan dekat sini, apa yang berlaku adalah haba berkatakan zarah yang pertama ni, zarah pertama ni dia akan serap dulu haba tadi. Okay, dia akan serap haba dulu. Dia akan serap. So bila dia serap, penuh dah. Okay, dia tak boleh nak tampung dah sebab dah penuh. So apa yang akan berlaku? Dia melimpah. Dalam bahasa kita lah dalam bahasa kita kalau kita ambil air bubu dalam baldi tu, dia akan melimpah. So haba pun sama. Dia dah tak tahan dah penuh dalam ni. Apa yang berlaku? Dia bagi kat kawan dia sebelah. Dia bagi kat kawan sebelah. Jadi kawan sebelah dia pula akan terima pula. Terima, masuk lagi. Haba makin banyak, penuh juga. Okay, penuh juga. Tak tahan lagi. Okay, so pergi ke mana? Melimpah ke sebelah pula. So bila dia melimpah kat sebelah, kawan-kawan dia pula akan terima. Kenapa dia boleh melimpah ni? Kenapa dia boleh terima sebelah? Sebab kedudukan zarah-zarah dalam pepejal adalah rapat-rapat. Okay, rapat-rapat. So lama-lama dia akan pergi ke seluruhan. So yang merah tadi, okay, yang Zofan kata ujung besi ni akan merah. Apa yang berlaku? Haba tadi akan bergerak daripada sini, perlahan-lahan pergi lagi yang saya color biru ni. Haba ni akan, tapi api masih lagi di sini, api tidak bergerak pun. So lama-lama dia akan panas. Dia akan pergi. Okey. So bila dia pergi dekat sini, sampai dekat sini, kenapa saya bubuh thumbtack ni? So apa yang berlaku dekat sini, haba kawasan ni makin panas. So bila dia panas, apa berlaku kepada lilin tadi? Lilin yang lilin tadi akan cair.
Bagus Hazim lilin tadi akan cair. So bila lilin tu cair, apa berlaku kepada paku tekan ni? Paku tekan ni akan jatuh. So kejap Ustaz Hanifah call saya. Kejap Hello Ustaz. Ya, dah masuk ke meeting okey, so saya kelas ni, saya tengah kelas dengan budak. Kejap saya berhenti dengan budak. Betul Okey, minta maaf lah ya, saya pengetua dah mesej dah tu. Call saya, Ustaz Hanifah call saya. Meeting dah nak start dah. Saya berhenti dekat sini. Nanti saya berhenti dekat ni je lah pengaliran haba ni. Nanti saya akan explain balik kondaksi ni. Tapi idea dia adalah kondaksi ni, haba itu mengalir daripada kawasan medium yang daripada medium yang sejuk kepada daripada yang panas kepada yang sejuk melalui satu medium pepejal. Melalui satu medium pepejal. Dia mesti melalui pepejal saja. Kondaksi ni hanya berlaku pada pepejal saja. Okey, saya masukkan link kehadiran awak. So mohon awak isi kehadiran tu. Mohon awak isi kehadiran tu. Lepas tu panggil boleh live lah. Kita jumpa lagi nanti dalam Telegram. So dalam Telegram nanti kalau siapa, saya dah dapat tak link tu sebab saya pengetua dah panggil dah ni. So saya berhenti dekat sini dulu, minta maaf banyak-banyak. Nanti kita jumpa di Telegram habis meeting nanti ke ataupun ni. Kalau tak sempat dalam masa setengah jam ni, saya mohon awak siapkan latihan nota awak lah buat nota awak dalam buku nota awak semua sampai ke kondaksi ni. Buat sampai kondaksi ni dulu. So itu saja. Kita jumpa lagi mungkin 2 hari lagi. 2 hari lagi. So saya doakan anda semuanya belajar cemerlang. Saya berhenti dekat sini. Assalamualaikum semua. Saya kena live dulu. Terima kasih. Rehat dulu. Sementara kelas yang baru. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.